membantu daripada kementerian dan KPKT bagi memastikan ruang persekitaran awam selamat daripada ruangan untuk membunuh diri. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Pokok Senar. Ingin saya menyatakan apa yang Berhormat Pokok Senar bercakap dalam dewan ni, Menteri tak payah jawab langsung. 361 adalah jelas. Akta induk ataupun amendment. Kita berbahas sekarang amendment. Kadang-kadang yang duduk sini dia beri ruang. Tapi ambil maklum, kita jangan buang masa, kita tumpukan kepada tugas kita. Kalau kita membahaskan akta induk, ya, menyeluruh. Ya, ini satu benda yang ambil maklum, ya. Dipersilakan Yang Berhormat selanjutnya Yang Berhormat Bukit Bendera. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam Mutiara. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang Di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya Bukit Bendera untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Akta Kesihatan Mental Pindaan bagi 2023. Datuk Yang Di-Pertua, stigma yang menyelubungi pesakit mental adalah satu isu kompleks yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Salah satu sebab utama stigma adalah kekurangan pemahaman dan juga pengetahuan tentang penyakit kesihatan mental. Maklumat yang salah, stereotip dan mitos menyumbang kepada salah tanggapan tentang keadaan kesihatan mental. Kejahilan ini boleh membawa kepada ketakutan, diskriminasi dan sikap yang menjurus kepada stigma. Dari segi sejarah, penyakit mental telah disalahartikan dan dikaitkan dengan kepercayaan ghaib ataupun keagamaan. Konteks sejarah ini telah mempengaruhi sikap masyarakat dan juga menyumbang kepada stigmatisasi keadaan kesihatan mental. Kepercayaan budaya telah juga membentuk sikap terhadap penyakit mental. Jadi setengah budaya mungkin menganggap keadaan kesihatan mental ini adalah akibat daripada sebab-sebab ghaib ataupun sebagai hukuman ke atas tindakan masa yang lalu. Orang yang mempunyai penyakit mental mungkin dilihat sebagai penyimpang daripada norma masyarakat yang membawa kepada peminggiran mereka. Untuk makluman, KKM telah merekodkan sebanyak 424,000 kanak-kanak di Malaysia yang disahkan mengalami masalah kesihatan mental. Menurut juga Setiausaha Agung Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, hampir 1 bilion penduduk dunia mengalami masalah kesihatan mental. Penyakit mental ni sering dikaitkan dengan kelemahan peribadi, kelemahan watak ataupun kekurangan kemahuan dengan izin willpower. Jadi persepsi ini membawa kepada sikap menyalahkan dan penghakiman dan bukannya mengiktiraf keadaan kesihatan mental sebagai keadaan perubatan yang memerlukan pemahaman, sokongan dan juga rawatan. Isu-isu kesihatan mental tidak boleh dipandang remeh kerana ia boleh memberi kesan impak yang buruk kepada negara. Jadi gambaran media tentang penyakit kesihatan mental pula dilihat boleh mengekalkan stereotip yang menstigma ataupun mensensasikan isu kesihatan mental. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan penyakit mental boleh mengukuhkan persepsi yang negatif dan juga menyumbang kepada stigmatisasi individu dengan keadaan kesihatan mental. Jadi langkah mengintegrasikan perkhidmatan kesihatan mental ke dalam tetapan penjagaan kesihatan premier ataupun dengan izin primary menjadikan kesihatan ataupun penjagaan kesihatan mental lebih mudah didapati dan juga mengurangkan stigma yang berkaitan dengan mendapatkan rawatan kesihatan mental yang khusus. Ini melibatkan juga latihan penyedia penjagaan kesihatan premier untuk mengenal pasti dan juga mengurus keadaan kesihatan mental yang biasa dan juga memastikan laluan rujukan yang mencukupi kepada perkhidmatan yang sedia ada. Kerajaan juga boleh memulakan kempen awam untuk memerangi stigma dan juga meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan mental.
Kempen ini boleh dilakukan dengan tujuan untuk menghapuskan mitos, mencabar stereotip dan juga menggalakkan pemahaman dan empati terhadap individu yang mempunyai penyakit tersebut. Jadi strategi ini termasuklah kempen di media, program bersama komuniti dan inisiatif berasaskan sekolah untuk mendidik dan juga melibatkan orang ramai. Di samping itu, kerajaan boleh juga menyokong dan juga membiayai inisiatif sokongan rakan sebaya dan juga program pemulihan yang menyediakan platform untuk individu yang mempunyai pengalaman hidup berpenyakit dan sebagainya untuk berkongsi cerita dan juga memberi sokongan terhadap satu sama lain. Jadi program-program ini boleh juga memainkan peranan yang penting dalam mengurangkan pengasingan, memberikan harapan dan juga menggalakkan pemerkasaan. Di sini kerajaan juga boleh memasukkan pendidikan kesihatan mental ke dalam kurikulum sekolah sambil menggalakkan budaya celik kesihatan mental dalam kalangan pelajar sejak mereka kecil. Ini juga melibatkan pengajaran tentang keadaan kesihatan mental yang biasa serta strategi mengatasi dan juga menggalakkan kesejahteraan emosi. Langkah mendidik orang ramai melalui kempen kesedaran, bengkel dan juga program latihan untuk pelbagai sektor seperti majikan, penguatkuasa undang-undang dan juga profesional penjagaan kesihatan adalah amat penting. Jadi pada masa yang sama, kerajaan boleh juga melabur dalam inisiatif penyelidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu kesihatan mental, kelaziman dan juga campur tangan yang berkesan. Usaha mengumpul data yang tepat, terkini, berhubung kelaziman penyakit mental, hasil rawatan dan juga kesan stigma boleh membawa maklumat tentang dasar dan juga amalan berasaskan bukti yang boleh membawa kepada penyelarasan dasar yang lebih baik. Jadi menurut artikel Berita Harian yang bertarikh 8 Mac tahun 2023, dikatakan penduduk-penduduk di Kuala Lumpur Putrajaya didapati yang paling murung di Malaysia. Kajian ini adalah hasil saringan yang membabitkan seramai 336,000 penduduk di seluruh negara. Tetapi, adakah data ini mampu memberi gambaran yang menyeluruh? Dasar kesihatan mental yang bersepadu diperlukan berentasi pelbagai sektor seperti kesihatan, pendidikan, kerjaan dan juga perkhidmatan sosial. Usaha untuk mewujudkan penyelarasan dan juga kerjasama antara agensi boleh membawa kepada pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik untuk mempromosikan, mencegahkan dan juga memberi rawatan yang sepatutnya. Jadi sebagai penutup, saya berharapkan bahawa kita semua... Mohon. Sila. Dewasa ini kita mendengar juga tentang isu-isu kemurungan dan penyakit mental ini yang melibatkan golongan profesional. Orang yang cerdik pandai banyak terlibat dalam kes-kes ini. Jadi kita agak bimbang dengan situasi ini dan sepatutnya tidak mungkin berlaku kepada orang yang kita boleh katakan kategori bijak pandai dan boleh mengurus diri, ya, boleh mencari solusi-solusi yang boleh mengawal keadaan mereka itu, tetapi hakikat yang berlaku ialah ramai di kalangan mereka ini adalah daripada yang bijak pandai. Jadi mungkin data-data itu juga perlu diberikan perhatian oleh kementerian supaya kita boleh mencari solusi yang terbaik bagi keadaan ini. Terima kasih. Saya amat setuju dengan cadangan yang telah diberikan dan harap direkodkan ke dalam Hansard. Jadi sebagai penutup, saya amat berharap bahawa kita dapat menuju ke arah ke depan dan juga memberi usaha-usaha yang lebih baik untuk memastikan bahawa individu-individu yang mengalami penyakit-penyakit tersebut, masalah, tekanan, kemurungan dan sebagainya dapat pembelaan dan juga perlindungan yang sewajarnya. Dengan meningkatkan kesedaran, mengurangkan stigma dan juga memastikan perkhidmatan kesihatan mental
senang diakses dan berkualiti, barulah Malaysia boleh menuju ke arah masyarakat yang menyokong kesejahteraan semua rakyatnya. Dengan ini saya menyuruh supaya semua yang berhormat yang lain dapat memberi sokongan terhadap pindaan ini dan juga tanpa sebarang prejudis, tanpa sebarang diskriminasi. Dengan ini Bukit Bendera menyokong. Terima kasih. Yang Hormat Bukit Bendera, setuju tak dengan saya? Yang berhormat tak menepati pindaan, membahaskan. Yang berhormat baca 36.1. Adakah ini, soalan saya je, adakah ini Akta Induk? Bukit Bendera, adakah ini Akta Induk? Saya minta maaf, saya baru realize dengan izin kesalahan saya. Tak mengapa Yang Berhormat. Saya hanya ingin menjelaskan bahawa kita sekarang ni membicarakan amendment to the law dengan izin. Tuan Perbahasan tu kalau dikaitkan section yang diamendkan menyebut dalam tu berkenaan, adalah juga kaitannya juga. Kalau atas dasar dan itu atas... Datuk Yang Di-Pertua. Sebentar, bagi saya selesaikan sekejap Yang Berhormat. Ini jelas pada tata cara bahasa dan apa yang perlu dibahaskan. 36.1, very simple. Duduk Yang Berhormat. Ya, ambil maklum. Datuk Yang Silakan Di-Pertua. Yang Berhormat. Ya, izinkan saya merujuk kepada aturan mesyuarat yang Datuk Yang Tua timbulkan itu. Saya lihat jangan terlalu rigid sangat, Tuan Speaker. Walaupun kita bincang tentang pindaan, tetapi pindaan itu akan menjadi sebuah akta yang menggantikan akta yang dipinda sebelum ini. Jadi bagi sedikit leeway dan tak perlu ahli parlimen minta maaf. Dia telah buat persiapan. Jadi kecualilah kalau perbahasan itu menyimpang terlalu jauh. Tapi kalau sekadar dalam framework itu, izinkan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ambil maklum Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya rujuk balik kepada peraturan, ya, 43, 44, 99, 99A atas budi bicara pengerusi yang duduk. Saya nak menyelaraskan benda ini dilaksanakan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Saya ambil maklum. Tapi ada peraturan menyatakan budi bicara, ya, atas budi bicara pengerusi. Saya ingin memaklumkan, menguatkan, menyatakan peraturan-peraturan. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan perbahas yang berikutannya. Yang Berhormat Jerantut tarik diri, yang dipersilakan Yang Berhormat Bandar Kuching. Yang akan datang sebentar, ya. Dia punya ubat ada. Dia punya sebentar Kuching. Yang Berhormat Pokok Senar. Ubat pun ada. Walaupun kelamaan saya tidak lama, lepas berucap-ucap tu, kaitkanlah. Bolehlah juga kita nampak kita 36.1 tu. Bukan apa. Kalau kita berucap melainkan kita nak ambil perspektif publicity, ya. Tapi menteri tak payah jawab. Itu nampak tak? We can take the opportunity. Dengan izin, adakah kita nak melaksanakan supaya menteri menjawab? Itu saja. Silakan Yang Berhormat Kuching. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Bandar Kuching untuk turut serta dalam perbahasan ini. Tuan Yang Di-Pertua, pertama sekali saya nak memuji ketegasan Yang Di-Pertua dalam untuk memastikan kita fokus kepada substantive matter. Tetapi saya juga berharap bahawa Tuan Yang Di-Pertua akan memberi sedikit ruang kerana ini dalam peringkat dasar. Jadi dalam peringkat dasar, kalau dalam membuat polisi, kita boleh bincang macro policy atau filosofi di belakang kenapa kita nak buat sesuatu pindaan. Mungkin dalam jawatan kuasa kita kena lebih spesifik. Tapi dengan itu
itu saya memuji ketegasan Yang di-Pertua, terutamanya untuk memastikan kita ahli parlimen tidak terkeluar jauh atau memainkan sentimen atau main politik dalam perbahasan polisi. Jadi saya nak masuk terus kepada pindaan dalam Seksyen 11, terutamanya dalam isu-isu pegawai intervensi krisis. Saya memang bersetuju dengan pandangan yang Berhormat Timbalan Menteri tadi bahawa untuk memastikan kesediaan pihak berkuasa atau pegawai intervensi krisis ini adalah sangat penting supaya mereka melakukan kerja mereka secara efektif dengan ihsan atau dengan izin compassionate berdasarkan SOP yang betul dan diiktirafkan dan diluluskan oleh pakar-pakar kesihatan mental. Model dan SOP dalam menguruskan tingkah laku bunuh diri dan bunuh diri, suicide behavior dalam pelbagai situasi haruslah diperkasakan dan disediakan untuk tetapan mereka yang terlibat. Oleh itu sangat penting untuk kita berikan latihan kepada semua pegawai intervensi secara berkala, termasuk latihan dalam psikoterapi, dalam suicide crisis negotiation untuk memastikan mereka peka dengan kaedah yang perlu digunakan, perkataan yang perlu dituturkan dan juga intervensi fizikal jika diperlukan. Ini termasuk kaedah intervensi untuk penduduk khusus, misalnya wanita, kanak-kanak dan orang kurang upaya. Maka latihan berkala ini sangat penting untuk memastikan pengendalian kes seperti ini dibuat secara betul dan tiada akibat yang tidak diingini. Malah saya juga ingin mengesyorkan agar keluarga atau komuniti terdekat kepada individu yang berisiko tinggi ataupun vulnerable individuals diberikan latihan sedemikian untuk memastikan mereka akan dapat sokongan dan pengetahuan yang diperlukan jika mereka perlu turut serta dalam sesuatu intervensi. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin membawa perhatian kepada situasi selepas satu intervensi atau satu penangkapan atau apprehension, dan pentingnya jika kita utamakan satu mekanisme pengawasan ataupun safeguard untuk memastikan tiada akibat yang tidak diingini berlaku. Kekurangan mekanisme pengawasan atau pelaporan yang ditetapkan selepas penangkapan atau apprehension tersebut terhadap seorang yang bercelaru mental atau mentally disordered person oleh pegawai intervensi krisis akan membuka ruang untuk penggunaan kekerasan yang berlebihan, sesuatu yang kita tidak boleh nafikan telah berlaku dalam negara kita. Maka Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya cadangkan beberapa perkara. Nombor satu, kita perlu ada satu mekanisme pelaporan atau pengawasan yang dimulakan sejak penangkapan, dengan laporan insiden tersebut diserahkan kepada magistrate dalam masa terdekat, mungkin dalam 2 minggu, dan disahkan oleh pegawai perubatan yang menerima kes tersebut. Laporan itu mesti mengandungi justifikasi penangkapan tersebut. Jika ada kekerasan digunakan untuk menahan dan menangkap seorang yang terlibat dalam kelakuan membunuh diri dengan maklumat untuk mengurangkan bahaya, maka penggunaan kekerasan tersebut mesti didokumentkan oleh CIO dan ditangani oleh magistrate dan pegawai perubatan yang merawat mereka yang terlibat tersebut di kemudahan penjagaan kesihatan. Jika ada kecederaan yang dialami semasa penahanan, mesti diambil kira, dan penggunaan kekerasan ini, saya faham kadang-kadang ia memang diperlukan dalam kes ini, tetapi ia haruslah dijadikan pilihan yang terakhir. Jadi data daripada laporan insiden ini mesti digunakan untuk membentuk, memaklumkan dan menambah baik dasar dengan tujuan meminimumkan penggunaan kekerasan dan mengutamakan autonomi dan agensi tersebut. Mangsa juga mesti diberikan semua peluang untuk secara kendirinya menyerahkan diri mereka kepada rawatan perubatan atas kerelaan mereka sendiri. Kita sebenarnya sudah ada garis panduan etika sedemikian dalam One Stop Crisis Center Policy and Guidelines for Hospital Document. Jadi ini haruslah dikukuhkan dan diperkasakan. Selain itu, CIO mesti memaklumkan kepada orang itu tentang sebab-sebab mereka ditangkap serta tujuan kenapa mereka perlu dibawa ke kemudahan fasiliti kesihatan untuk pemeriksaan. Maka
Saya berharap cadangan ini, proses dan prosedur ini bukan saja akan dalam rangka kerja undang-undang, pertimbangan juga mesti diberikan agar garis panduan etika dimasukkan dalam tatapan pendidikan, amalan dan penjagaan kesihatan. Pandai Kuching, kalau saya... Ya, silakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Sesaat saja dalam hal ini kerana saya dapati bahawa dalam bahasanya, laras bahasanya. Saya dapati bahawa dalam pindaan Akta Kesihatan Mental 2001, Akta 615 ini, sebenarnya saya tidak, apa yang dibahaskan oleh Bandar Kuching sebentar tadi Timbalan Menteri, tidak ada langsung peruntukan itu dalam pindaan ini. Sekaligus mengingatkan kita bahawa rasional ataupun tujuan sebenar dalam pindaan jenayahkan bunuh diri ini bertujuan pada akhirnya adalah untuk memberikan rehab dan rehabilitasi, rawatan dan ihsan, mercy kepada pribadi atau pelaku itu, pelaku yang terbabit itu. Tetapi apabila kita perhatikan pegawai intervensi krisis ini, tidak ada pembutiran-butiran yang baru sebentar tadi disebutkan oleh Bandar Kuching yang saya kira wajar pindaan ataupun masukkan peruntukan-peruntukan itu supaya benar-benar apa yang diistilahkan sebagai dalam istilah tadi adalah apprehend atau arrest itu tidak menjadi akhirnya berlaku inadvertently ataupun tidak disengajakan, kerana peruntukan-peruntukan itu ataupun prosedur dan kaedah-kaedah itu dari sudut ketersediaan pihak-pihak penguatkuasa itu tidak dipastikan mereka terlatih dan memandang saya tidak maksud untuk memperkecilkan mana-mana pihak yang sama ada pegawai polis, pegawai penguatkuasaan maritim dan bomba ataupun bomba bantuan, kesemua mereka itu perlu mendapat professional training dari sudut melaksanakan penguatkuasaan itu. Itu yang saya kira tidak ada dalam pindaan ini, dan Bandar Kuching membutirkan perkara itu dengan lebih baik, dengan sangat baik. Terima kasih Bandar Kuching. Terima kasih. Saya setuju dengan saranan dan juga semangat yang dikatakan oleh Yang Berhormat dari Kuala Selangor, dan saya memahami dalam sesuatu akta memang kita tidak boleh masukkan semua butiran tersebut. Tetapi apa yang penting adalah dalam guidelines yang akan dikeluarkan, yang akan diberikan kuasa oleh akta ini. Jadi jika boleh mungkin Timbalan Menteri akan memberi penjelasan, dan mungkin jika boleh tambah satu safeguard dalam akta tersebut supaya guideline tersebut akan dibincangkan, akan dikuatkuasakan dan diimplementasikan secara betul dan efektif. Maka Tuan Speaker, dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kuching, perbahasan yang baik. Berikutannya Yang Berhormat Pasir Mas tarik diri. Dipersilakan Yang Berhormat Colin Rose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Ketua. Saya pergi terus kepada apa yang kita nak bincang daripada penggantian Seksyen 11. Tiga perkara yang mungkin yang Datuk Yang Tua yang saya nak rujuk di sini. Pertama, untuk mengenal pasti pegawai-pegawai intervensi yang boleh menangkap mana-mana orang yang dia mempunyai sebab untuk percaya bercelaru mental, dan keteraran mental itu berbahaya bagi dirinya dan kepada orang lain atau harta. Itu saya sebagai profesional perubatan pun agak mempunyai sukar. Spektrum celaru mental ini sangat luas. Jadi dengan spektrum yang sangat luas itu, dengan pegawai yang dinyatakan di situ untuk menilai sejauh mana simptoms itu yang boleh membawa kepada membahayakan diri dia ataupun orang lain, sedangkan kuasa yang diberikan pada pegawai tersebut sangat besar sehingga boleh pergi kepada 3B, memecah buka mana-mana pintu atau tingkap luar atau dalam
mana-mana premis dan masuk ke dalam. Ini memecah masuk. Nanti akan timbul isu spektrum mana yang kita membolehkan pegawai pecah masuk. Adakah hanya rusing-rusing sedikit pun kita boleh pecah masuk rumah dia? Dia termenung boleh masuk pecah rumah dia? Ataupun ini yang menjadi kebimbangan saya untuk menentukan bila masa kita boleh memecah masuk sebuah orang yang kita percaya ia bercelaru mental. Itu satu perkara. Oleh kerana pegawai yang dinyatakan itu hanya pegawai biasa, contoh pegawai kebajikan masyarakat. Satu daerah ada seorang saja. Pegawai kebajikan masyarakat. Yang lain itu pembantu masyarakat, pembantu pegawai kebajikan. Ini ada perkara yang saya harap pihak kerajaan perlu meneliti dengan teliti. Bukan maksud saya tidak sokong. Saya sokong supaya intervensi ini dibuat perangkat awal untuk mencegah daripada yang lebih serius, iaitu cubaan membunuh diri dan juga membunuh diri. Tapi bimbang penyalahgunaan kuasa nanti oleh pegawai ini, minta maaf dengan penyalahgunaan bukan dengan maksud saya, bimbang berlaku perkara yang kita bertindak di luar had yang sepatutnya bertindak sehingga memecah masuk ke rumah dan akhirnya mungkin berlaku implikasi undang-undang sama menyaman pula. Apa akan jadi? Sekiranya dibawa kepada pihak psikiatris, didapati dia normal, tak ada apa-apa. Adakah dia boleh saman balik pegawai yang memecah masuk, merosakkan harta benda awam tadi ataupun individu tadi? Itu satu. Inilah yang kedua tadi, kuasa itu hingga boleh memecah masuk rumah. Sekarang biasa pegawai polis saja, pangkat tertentu saja yang boleh memecah masuk rumah. Sekarang ini sampai pegawai kebajikan masyarakat pun boleh juga. Dan ekoran daripada itu yang saya nak sebut ialah semua kes yang ditangkap tadi, yang disaki ataupun yang panggil celaru mental tadi, mesti dibawa ke hospital dalam masa 24 jam. Persoalan saya ialah, Datuk M. Tu, cukupkah kita, pegawai, doktor, sekretaris kita untuk menangani kes-kes yang akan dibawa mungkin terlalu banyak nanti, terlalu ramai yang akan dibawa ke hospital dalam itu masa. Kita ada persiapan kita yang mencukupi. Apa yang saya perhatikan di sini ialah dalam negara kita, maaf Datuk Yang Tua, WHO mencadangkan untuk 10,000 orang rakyat hendaklah ada seorang ahli psikiatri ataupun sekretaris. Sedangkan kita 100,000 rakyat baru ada satu orang. Kita 10 kali ganda lebih rendah, kurang daripada apa yang diharapkan. Sekarang pun kita kurang. Dalam keadaan kes tak berapa banyak dibawa ke hospital. Sehingga dibuka dengan luas lagi, adakah hospital kita mampu, doktor kita mampu untuk memastikan masa 24 jam ia dapat mengenal pasti kes ini adalah kes celaru mental ataupun tidak. Itu persoalan yang saya bimbang. Oleh itu saya mengharap pihak kerajaan, di samping kita menguatkuasakan undang-undang ini, pastikan persiapan kita itu mencukupi dan ada mitigation. Kita mesti buat mitigasi dulu sebelum daripada kita nak menguatkuasakan undang-undang ini yang akan menimbulkan, saya tadilah, pecah masuk ke rumah orang dan sebagainya. Antaranya ialah kita hari ini menghadapi ramai orang tekanan, perasaan, depression, anxiety dan sebagainya. Dan ini memang dinyatakan di sendiri dalam satu kajian yang dibuat oleh KKM sendiri, yang didapati bahawa kadar kes depression, anxiety sedang meningkat beberapa kali ganda. Kes bunuh diri dan cubaan membunuh diri, kes kemurungan yang berisiko 20 kali ganda tingkah laku untuk bunuh diri yang direkodkan oleh Kementerian Kesihatan pada Mac 2023. Masalah kemurungan, anxiety, gangguan kebimbangan tertinggi direkod di wilayah Persekutuan 70%,
Johor 44%, Labuan 33%, Sabah 23%. Ini selepas post-COVID. Jadi ini menunjukkan bahawa kes kita makin meningkat, sedangkan dari segi mitigation kita, kemudahan kesihatan kita di pusat-pusat kesihatan, di hospital daerah, saya sebut hospital negeri atau hospital besar, dia ada pakar dia. Belum ada pakar psikiatris. Jadi banyak lagi kes-kes yang sepatutnya kita boleh bantu mereka sebelum kepada tahap kita nak tangkap mereka dan kita nak bawa, kita nak ceroboh rumah mereka dan nak dibawa kepada hospital. Jadi harapnya saya tak mahu ambil masa panjang supaya pihak kerajaan melihat secara holistik. Bukan pindahan ini, saya setuju, bagus, tetapi pastikan perkara-perkara untuk buat satu usaha prevention ke arah itu dilakukan bersungguh-sungguh oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan. Kuala Nurus, sikit. Ya, sila. Terima kasih Kuala Nurus. Adakah Kuala Nurus bersetuju dalam tempoh intervensi ataupun rawatan yang perlu dibuat dalam tempoh 24 jam yang disebut tadi itu, perlu turut melibatkan pakar perubatan rohani yang berkaitan, kalau Islam ni ada mungkin tutup guru, ustaz ataupun pengamal perubatan Islam dalam waktu itu, kerana mungkin ada pesakit mental ni yang dapat diatasi ketenteraman, kecelaruan itu dengan ruqyah yang tertentu berdasarkan kefahaman agama Islam. Adakah Yang Berhormat Kuala Nurus bersetuju dengan pandangan ini? Terima kasih. Yang pertama, yang paling penting, bila kes ini telah ditangkap, bawa ke hospital, mesti disahkan dulu oleh pakar perubatan psikiatris bahawa dia memang ada masalah. Dan pada masa yang sama, memang kita alu-alukan dari segi intervensi atau perawatan, sama ada secara agama, secara apa sajalah yang boleh membantu mereka daripada boleh keluar mereka daripada keadaan tekanan atau depression tersebut. Tapi yang sebut tadi dalam masa 24 jam tu cukup ke pakar kita untuk mengesahkan bahawa mereka ini memang seorang yang bercelaru mental. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ini maka berakhirlah pembahas bagi pindahan rang undang-undang pesakit mental. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 30 minit. Tuan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembahas yang telah pun mengambil bahagian di dalam perbahasan. Saya rasa ada 13 jumlah pembahas yang di mana sepatutnya ada 15 tapi 2 menarik diri. Tapi saya akan menjawab kepada soalan-soalan ataupun isu-isu yang ditimbul. Walaupun bukan di dalam susunan tetapi mengikut topik yang telah pun ataupun isu yang telah pun ditimbulkan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon rujuk kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Paya Besar, juga oleh Bentong, Kapar, Bandar Kuching yang juga dicelah oleh Kuala Selangor tadi, berkenaan dengan kepakaran ataupun sama ada pegawai krisis, intervensi krisis mempunyai kepakaran dari segi latihan psikologi untuk berinteraksi dengan orang yang cuba membunuh diri. Tuan Yang Dipertua, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah membangunkan model latihan pencegahan bunuh diri kepada petugas barisan hadapan dan latihan di peringkat kebangsaan telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang melibatkan lebih 50 orang anggota polis dan juga bomba.
Modul latihan ini juga termasuk kemahiran berkomunikasi dan juga negotiation dengan izin Tuan Yang Bertuan, negotiation skill. Jadi latihan yang berterusan dan secara berkala perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran pegawai intervensi krisis bagi mengendalikan situasi krisis cubaan membunuh diri. Seterusnya, bagi menjawab persoalan berkenaan oleh yang ditimbulkan tadi berkenaan mengapakah anggota rela tidak dimasukkan sebagai pegawai intervensi krisis. Untuk makluman Tuan Yang Bertuah, pihak rela bukan merupakan agensi yang diaktifkan di bawah sistem MERS 999 untuk panggilan kecemasan 999. Selain itu, buat masa ini, institusi yang berpotensi seperti PDRM, Bomba, Pertahanan Awam, Kebajikan Masyarakat, agensi penguatkuasaan maritime untuk menguruskan insiden sebegini sahaja diberi kuasa kerana proses menyelamatkan mangsa memerlukan latihan spesifik dan kepakaran yang mencukupi. Kuasa yang diberi juga termasuk secara paksa ke premises ataupun premis yang mana percubaan pembunuh diri cuba dilakukan. Oleh yang demikian, pemberian kuasa penyelamat juga diberi kepada institusi mengambil kira potensi untuk bertindak sebagai seorang pegawai krisis. Untuk makluman Tuan Yang Bertuah, boleh saya habiskan dulu? Can I just finish? Saya habiskan, nanti saya akan bagi. Okey. Untuk makluman Tuan Yang Bertuah, di Singapura juga hanya polis dan pertahanan awam sahaja diberi kuasa sedemikian. Dan di Amerika Syarikat hanya diberi kuasa sedemikian kepada pihak polis sahaja. Tetapi seperti yang kita telah bincang dan membahas, di Malaysia skop tersebut diperluaskan kepada 4 buah agensi sebagai langkah permulaan. Sorry. Apa? Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak dapat kepastian tadi kata disebutkan 50 orang yang telah dilatih setakat ini. Adakah 50 orang itu seluruh negara ke atau sebuah negeri ke atau bagaimana? Sebab krisis ini akan berlaku di mana-mana saja dalam 14 negeri di Malaysia ini. Jadi saya nak dapat kepastian. Kurang apa tadi? Korang faham? Terima kasih. Jawapan yang saya rujuk kepada tadi adalah merujuk kepada latihan di peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan yang saya dimaklumkan telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang melibatkan 50 orang anggota polis dan bomba. Jadi ini adalah di peringkat nasional. Tapi saya boleh menyediakan jawapan secara bertulis untuk memberi maklumat lebih lanjut berkenaan perkara ini. Tapi ini berkenaan peringkat nasional kebangsaan. Saya juga merujuk kepada persoalan sikit. Ya. Datuk Yang Bertua, terima kasih Wakil Menteri. Payah besar bangkitkan isu supaya rela ini dimasukkan sekali dalam kategori pegawai intervensi krisis. Kerana pada hemat Payah Besar, ia merupakan satu kemudahan yang lebih mencepatkan proses pemantauan di peringkat bawahan. Sebab dalam bacaan kali kedua yang Mohd Timbalan Menteri tadi ada sebut bomber dan bomber sukarela. So bomber sukarela bagaimana pula peranannya mempunyai kemahiran melebihi daripada apa yang ada pada rela. Dari segi ordinan undang-undang tubuh untuk mewujudkan rela ini telah terpakai dari segi undang-undang tersebut. Dan saya kira kalaulah untuk permulaan Payah Besar okey, tetapi pada masa hadapan Yang Wakil Menteri kita kena lihat dari segi keberkesanannya. Terima kasih Yang Wakil Menteri. Terima kasih Payah Besar. Berkenaan dengan sama ada rela itu boleh dimasukkan mungkin di masa depan, tapi buat sekarang mengikut kajian yang telah pun kami melaksanakan, agensi-agensi yang telah pun saya
menyatakan, iaitu PDRM, Bomba, sukarelawan juga yang telah pun kami menimbulkan tadi. Mereka lah yang mempunyai ekspertis dengan izin buat sekarang untuk melaksanakan tugas penyelamatan tersebut. Berkenaan sama ada rela akan dimasukkan, itu mungkin di masa depan. Tapi saya ambil maklum apa cadangan Paya Besar tadi tersebut. Terima kasih. Perdana Menteri, sikit Hulu Terengganu, depan. Ya. Okey, saya tertarik dengan apa yang dibangkitkan oleh YB tadi berkaitan dengan jumlah 50 pegawai intervensi yang telah dilatih. Persoalan saya itu berapa ramai target untuk pegawai intervensi ini dilatih. Faham maksud saya? Apakah jumlah yang diperlukan oleh negara untuk melatih pegawai ini dan berapa lama masa akan diambil? Terima kasih. Dengan izin Tuan Yang Bertuah, saya tidak mempunyai maklumat yang seperti itu, tapi saya boleh membekalkan maklumat itu di masa yang terdekat. Seterusnya, Tuan Yang Bertuah, ya, isu yang ditimbulkan berkenaan dengan adakah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 boleh digunakan bagi mengambil tindakan ke atas mereka yang membuat konten ataupun kandungan video bunuh diri semata-mata untuk mendapatkan views, hits dan sebagainya. Dan sama ada 233 tersebut boleh digunakan di dalam senario tersebut. Untuk makluman Tuan Yang Bertuah, 233 akta tersebut adalah satu seksyen ataupun peruntukan undang-undang yang menangani masalah dengan izin abuse of online facilities. Jadi sekiranya terdapatnya abuse ataupun penyalahgunaan seperti itu sudah tentunya seksyen tersebut boleh digunapakai, dan sekiranya terdapat keterangan yang mencukupi selepas siasatan dijalankan, maka tindakan boleh diambil di bawah seksyen tersebut. Saya ingin menambah di sini juga Tuan Yang Bertuah bahawa sekiranya terdapatnya orang yang bertindak atas online abuse tersebut, maksudnya sekiranya seorang sememangnya membunuh diri, a person actually takes his life dengan izin Tuan Yang Bertuah akibat sokongan ataupun encouragement daripada online tersebut, ini pun boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 305 dan 306 Kanun Keseksaan seperti mana yang telah pun kami bahaskan semalam. Seterusnya berkaitan persoalan bagaimana kerajaan melaksanakan prosedur bagi melakukan pengesahan laporan perubatan mental. Bagi perkara ini, 4 institusi mental telah menyediakan perkhidmatan mental health assessment, di mana bagi individu-individu yang memerlukan pemeriksaan tersebut akan diletakkan di bawah perhatian pakar-pakar psikiatri yang bertauliah. Orang yang dituduh perlu menjalani pemeriksaan ini di bawah arahan mahkamah. Laporan pakar akan disediakan dalam tempoh sebulan setelah pemerhatian melalui pemeriksaan dan pemerhatian CCTV bagi menilai tingkah laku tertuduh sebelum pakar yang bertugas membuat laporan kepada mahkamah. Ini juga diperuntukkan di bawah Kanun Acara Jenayah, Tuan Yang Bertuah. Saya terus kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Kuala Langat yang bertanya soalan mengenai bagaimana sistem daftar bunuh diri diuruskan di negara ini. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang membangunkan The National Suicide and Fatal Injury Registry, NSFIRM, yang dijangka siap pada akhir tahun ini.
Berhubung persoalan mengenai mengapakah tiada pegawai kesihatan yang dilibatkan sebagai pegawai intervensi krisis. Tuan Yang di-Pertua, untuk memahami isu ini, kami perlu mengambil maklum bahawa pegawai perubatan di hospital telah ditugaskan untuk rawatan di hospital dan rehabilitasi, bukan dalam tugas penangkapan ataupun rescue ataupun penyelamatan. Itu adalah tugas agensi ataupun badan yang lain. Kami juga perlu ingat di sini, perlu dititik beratkan bahawa terdapatnya hubungan pesakit dan doktor, iaitu there is a relationship, doctor-patient relationship dengan izin, termasuk pegawai perubatan, dan sekiranya seorang pegawai perubatan dijadikan juga seorang pegawai intervensi krisis dan juga terlibat dalam proses penangkapan, ini boleh mengganggu hubungan pesakit dan doktor sekaligus meningkatkan stigma pesakit untuk mendapatkan rawatan. Lebih ramai pesakit mungkin tidak akan datang untuk rawatan dan menyebabkan masalah ini lebih sukar diatasi. Selain itu, pegawai perubatan juga terikat dengan duty of care dengan izin Tuan Yang di-Pertua, dan juga the duty to protect. Jika pegawai perubatan turut terlibat dengan penangkapan ataupun apprehension efforts, ia akan sudah tentunya ini akan mengganggu the therapeutic relationship dan rasa keyakinan antara pegawai perubatan tersebut dengan pesakit tersebut. Seterusnya, bagi persoalan mengenai adakah sekiranya melebihi 24 jam mangsa bunuh diri tersebut dibawa ke hospital disebabkan oleh halangan tertentu, adakah ini merupakan satu kesalahan? Sekiranya seorang prosedur dia adalah selepas penangkapan, pesakit itu perlu dibawa ke hospital dalam tempoh 24 jam. So, sekiranya melepasi 24 jam, adakah ini merupakan satu kesalahan? Itulah soalan yang ditimbulkan. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua, tiada dinyatakan sama ada, tidak, ini bukannya dinyatakan bahawa terdapatnya satu kesalahan sekiranya tempoh membawa pesakit itu dibawa ke hospital lebih 24 jam. Tetapi sekiranya kita membandingkan dengan akta lain, contohnya proses riman di bawah Seksyen 117 di bawah kanun tata cara jenayah. Di dalam proses tersebut, seorang itu juga perlu dibawa ke riman di dalam tempoh 24 jam selepas ditangkap, dan sekiranya melebihi 24 jam, maka tindakan undang-undang secara sivil boleh diambil terhadap badan yang bertanggungjawab atas kelewatan tersebut. Tapi ini juga bergantung kepada fakta-fakta dan keadaan kes. Jadi sekiranya terdapatnya alasan yang kukuh, yang munasabah kenapa membatasi 24 jam tersebut, maka mungkin terdapat pembelaan terhadap tindakan sivil yang dibawa tersebut. Tuan Yang Di-Pertua. Saya terus kepada persoalan Parit Sulong. Kerajaan mengambil maklum, Tuan Yang Di-Pertua, berkenaan dengan cadangan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Parit Sulong, iaitu untuk melaksanakan kajian berhubung status masalah mental dalam kalangan masyarakat termasuk di peringkat sekolah. Untuk makluman Yang Berhormat, dalam konteks ini KKM telah menjalankan kerjasama bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi satu program, iaitu program Minda Sihat Sekolah bagi memastikan kesihatan dan kesejahteraan mental golongan kanak-kanak dan juga remaja. Program ini Yang Berhormat bertujuan memperkasa dari aspek psikososial
dan kesejahteraan emosional serta menerapkan elemen kemahiran daya tindak ataupun coping skills dengan izin Tuan Yang Bertuah, dan resilient dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Bagi individu yang disaring dan dikenal pasti memerlukan intervensi, termasuk mereka yang dikenal pasti mempunyai tanda-tanda penderaan dan sebagainya yang boleh mengakibatkan sakit mental, mereka akan dirujuk untuk penilaian dan rawatan selanjutnya. Sehingga kini, Tuan Yang Bertuah, kini program kerjasama tersebut dilaksanakan menerusi program Minda Sihat dalam Kebiasaan Baru di sekolah-sekolah di seluruh negara, termasuk pengukuhan sistem rujukan sekolah ke fasiliti kesihatan bagi kes-kes masalah kesihatan mental, tingkah laku bunuh diri dan penderaan. Sistem rujukan ini akan diintegrasikan ke dalam sistem surveillance di bawah Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Gantang, isu yang ditimbulkan adalah bagi individu beragama Islam yang cuba membunuh diri, sama ada mereka boleh diletakkan atau sepatutnya diletakkan dalam suasana agama yang lebih tenang, sebagai contoh diberikan cuti rehat dan sebagainya. Cuti rehat diberikan oleh pegawai-pegawai perubatan sekiranya pesakit menghadapi penyakit mental. Dalam konteks ini, antara pendekatan sokongan psikososial dan intervensi dalam perkhidmatan yang diberikan oleh KKM adalah psikopendidikan, teknik relaksasi, kemahiran daya tindak dan juga termasuk psikospiritual, contohnya beribadah dan sebagainya. Tuan Yang Bertuah, saya rujuk kepada kerajaan juga mengambil maklum akan cadangan Yang Berhormat Batu Pahat tadi untuk meningkatkan kerjasama bersama badan bukan kerajaan ataupun NGO ataupun NGO bagi memberi kesedaran kepada rakyat di bandar, kampung dan pendalaman untuk meningkatkan kesedaran ataupun pengetahuan berkenaan dengan isu-isu mental ini, dan kerjasama ini adalah amat penting bagi mengatasi masalah mental juga di kawasan-kawasan seperti juga di tempat kerja. Ahli Yang Berhormat Kapa bertanya soalan, adakah kerajaan bersedia untuk memberi latihan khusus kepada pegawai intervensi dengan secukupnya. Saya rasa Tuan Yang Bertuah, saya telah pun menjawab soalan ini pada permulaan jawapan saya tadi tersebut bersama dengan jawapan yang diberi kepada Paya Besar, Bentong dan beberapa ahli Yang Berhormat yang lain. Seterusnya berkenaan dengan implikasi kos bagi tindakan pecah masuk, sekiranya apakah kerajaan telah pun mengambil kira kos yang terlibat apabila pegawai-pegawai memecah masuk akibat mengguna kuasa di bawah Seksyen 11 ini. Tuan Yang Bertuah, RUU ini tidak menghalang, seperti yang saya katakan tadi, tidak menghalang pihak yang terkesan, those affected, daripada mengambil tindakan sivil untuk menuntut jumlah ganti rugi sekiranya terdapat ganti rugi yang diakibatkan daripada pecah masuk dalam menggunakan seksyen kuasa di bawah Seksyen 11 ini. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini semuanya akan merupakan satu question of fact ataupun persoalan fakta yang perlu diputuskan oleh mahkamah mengikut keterangan yang dimajukan dan sebagainya, sama ada terdapatnya ganti rugi dan sekiranya ada, apakah jumlah ganti rugi tersebut. Juga perlu dinyatakan bahawa
tidak ada pertuduhan ataupun sebarang pertuduhan jenayah yang boleh dibuat dalam kes pecah rumah untuk menyelamatkan orang yang cuba membunuh diri menurut Seksyen baru 11, Seksyen 11 tersebut. Kerana inilah penting untuk ditekankan. Pegawai intervensi krisis adalah dilindungi daripada boleh saya habiskan? Saya habiskan. Kerana pegawai intervensi krisis adalah dilindungi daripada tindakan jenayah di bawah Seksyen 90 ataupun 79. Tertakluk kepada beberapa syarat di perenggan A, B dan C dalam seksyen tersebut. Ya, boleh. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, bila kita menyentuh berkenaan dengan isu bunuh diri sebelum cadangan pindaan ini dibuat, adakah satu kajian dibuat oleh kementerian atau mana-mana pihak yang bertanggungjawab untuk kita mengesan punca-punca, terutamanya punca ekonomi, depression, minum arak, berjudi, yang mana menyebabkan kesan yang lebih besar kepada tendensi to suicide. Maknanya kajian-kajian dapatan ini perlu kita bentangkan supaya memudahkan kita untuk buat keputusan. Dan tentulah salah satunya daripada kecenderungan keagamaan yang boleh membentuk suicide ataupun kecenderungan untuk membunuh diri ini bagi mengawal mereka daripada hati. Sebab dalam Islam sendiri dia ada perkara-perkara yang menyebabkan bila dia ada niat untuk membunuh diri, maknanya di segi dia menanggung dosa yang besar. Dosa yang besar dan hukumannya selepas mati pun sangat teruk. Kalau siapa yang belajar berkenaan dengan orang yang bunuh diri dari di segi kaedah Islam ini. Itu yang saya minta supaya kementerian boleh membawa satu dapatan punca-punca membunuh diri yang ada dalam negara kita ni, termasuk terjun titi di Pulau Pinang yang tengok agak banyak di akhir ini, yang kita hanya dengar hearsay punca kematian bunuh diri ini daripada kalah judi, selepas Covid hutang banyak, tak boleh bayar bank dan sebagainya. Saya nak yang ni kalau boleh Yang Berhormat tolong bentangkan punca-punca yang boleh menyebabkan bunuh diri yang besar. Yang Berhormat. Sini, Yunuto. Sikit, terima kasih. Cuma nak respon. Jawab dia dan saya akan bagi laluan. Untuk untuk makluman Tuan Yang Bertua, isu berkenaan dengan punca-punca kenapa terjadinya kes kejadian bunuh diri ini semua telah pun dibentangkan, dibahaskan semalam bila kami membahaskan pengeluaran Seksyen 309 ataupun the decriminalisation of attempted suicide. Hari ini yang kita fokus kepada adalah berkenaan dengan kuasa penyelamatan di bawah the Mental Health Act. Jadi isu-isu ini semua telah pun ditimbulkan dan dijawab dalam secara agak mendalam semalam, Tuan Yang Bertua. Ya, Jelutong. Terima kasih, Muhammad. Sebenarnya kita ambil iktibar tentang apa yang diberitahu oleh timbalan speaker tadi. Cuma nak respon kepada Muhammad Pendang. Isu membunuh diri ini telah dibincangkan kemarin. Dan isu membunuh diri tak ada kena-mengena dengan terjun daripada Jambatan Pulau Pinang ataupun kaitan dengan main judi. Kita telah bincangkan bahawa isu membunuh diri ini berlaku yang paling banyak semasa lockdown. Saya telah memberitahu Dewan Yang Mulia ini ketika kita membincangkan isu membunuh diri semasa lockdown. Yang Berhormat, kalau tak percaya dengan saya, sebentar, I haven't finished yet. Let me finish first. Boleh tanya dengan Yang Berhormat Pagoh semasa lockdown. Banyak sangat yang membunuh diri. So kita telah beralih kepada isu lain. Jadi saya minta supaya kita menumpukan kepada perkara yang sedang dibincangkan, dan saya menyambut baik apa yang telah diberitahu oleh Muhammad Bukit Gelugor tadi. Terima kasih. Sekejap, tak apa. Saya setuju tadi yang Mak Muhammad berkenaan dengan sebab bila kita depression ni bukan saja di Malaysia. Ketika lockdown ni seluruh dunia. Jadi itu sebab bila dibincang kemarin secara general, Yang Berhormat untuk speaker minta maaf sikit, saya nak minta penjelasan secara general peratusan fakta-fakta yang menyebabkan attempted to suicide. Dengan izin, semalam ni saya dengar. Cuma
kita nak tahu punca yang paling besar di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dibahaskan secara general kemarin. Tetapi apa dia? Cuma yang tadi saya sebut bila terju tu jambatan tu sebab kita dengar cakap-cakap yang tak official, unofficial ni. Yang kita dapat kata dia ni masih berhutang banyak dengan bank sebab dia tak boleh nak selesai masalah dia depression, dia terjun. Itu yang kita nak punca yang paling besar. Bila kita nak buat satu perubahan RUU dekat berkenaan dengan bunuh diri ini. Itu yang saya minta terima kasih Yang Berhormat daripada Timbalan Menteri. Terima kasih Pendang. Saya rasa jawapan saya sama. Seperti yang saya katakan, semua ini telah pun dibentangkan, dibahas semalam. Berkenaan dengan RUU semalam, di mana isu ini adalah berkaitan. Soalan. Ya. Okey. Sebelum pergi pada tajuk lain, berkaitan dengan pegawai intervensi yang boleh memecah masuk ke premis tu, adakah dia boleh bertindak berseorangan ataupun perlu mendapat consultation daripada pihak yang lain? Saya bimbang dia akan berlaku abuse kuasa nanti dalam memecah masuk ke rumah individu. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Tidak ada halangan untuk seorang itu bertindak sendiri. There is nothing in the act, dengan izin Puan Speaker, yang menyatakan cara masuk ataupun pecah masuk. Ini adalah bergantung kepada discretion pegawai tersebut pada masa itu. Tapi apa yang penting kita perlu menekankan di sini, seperti yang saya katalah pun menekankan sejak semalam, apabila masa itu tiba, apabila seorang itu cuba untuk membunuh diri, kita kena faham bahawa masa itu adalah satu masa kritikal. It is an emergency situation. Jadi dalam keadaan tersebut, seseorang pegawai perlu bertindak dengan secepat mungkin, sama ada dia berseorangan atau tidak. Jadi adalah agak susah, if not impossible, mustahil untuk mendapat consultation dan sebagainya dalam masa kecemasan tersebut. So dalam keadaan tersebut, dalam banyak kes, sudah tentunya seorang pegawai itu will have to, dengan izin Puan Speaker, act in his own discretion mengikut keadaan pada masa tersebut. Saya terus kepada persoalan Miri yang ditimbul oleh Miri tadi. Salah satu isu yang ditimbulkan adalah berkaitan adakah sama ada pegawai intervensi krisis akan diiringi oleh pakar kesihatan selepas tangkapan dibuat ke atas individu yang terlibat ke fasiliti kesihatan. Dalam hal ini, pakar-pakar tidak akan mengiringi pegawai intervensi krisis tersebut ke fasiliti kesihatan kerana mereka hanya akan mula melaksanakan tugas selepas menerima mangsa dari pegawai intervensi krisis. Susulan dari itu, kerajaan mengambil maklum akan cadangan untuk menggunakan perkataan menyelamatkan berbanding dengan menangkap yang ditimbulkan oleh Miri tadi. Dalam konteks ini, Puan Yang Di-Pertua, saya ingin menyatakan sebelum saya mengakhiri bahawa kuasa pecah masuk ke premis di bawah peruntukan ini melibatkan elemen-elemen penguatkuasaan, walaupun aspek yang pertimbangan di sini adalah untuk menyelamatkan mangsa. Seperti yang saya telah pun tekankan tadi, tangkapan yang digunakan ataupun perkataan tangkapan yang digunakan di bawah akta ini bukannya bermaksud seperti mana adalah perlu diambil di dalam konteksnya, iaitu konteksnya di sini adalah untuk menyelamatkan seorang mangsa, bukan untuk arrest mangsa tersebut. Itu adalah satu perkara penting yang perlu ditekankan. Jadi dengan itu saya akan membenarkan yang last ya. Okay. Kalau ikutkan wording dalam akta ni adalah apprehend, bermakna jangan gunakan perkataan tangkap. Kalau tangkap, kita digovern oleh kanun acara jenayah.
dalam proses ini saya rasa lebih tepat kalau kita gunakan perkataan menahan orang yang tidak bersalah ni. Sebab tidak ada kesalahan. Jadi saya cadangkan perkataan yang jangan guna perkataan tangkap. Guna perkataan menahan. Itu lebih tepat. Cuma yang saya sedikit kalau kita tahan orang yang tak bersalah ni, apa yang punca kuasanya untuk dalam prosedurnya perlu ada ke tidak dibuat satu report dan sebagainya untuk menahan seseorang, perlu ada report ataupun tidak. Sebab kalau menangkap lain acaranya dalam kanun acara jenayah. Dan satu lagi juga kuasa pegawai intervensi ini, intervensi dalam akta mental ni, hanya disebut yang bercelaru. Dia hanya kalau dilihat seseorang bercelaru, bermakna mental disorder, hanya boleh menahan mereka. Bagaimana yang seperti mana 305 yang disebut adalah orang kurang upaya mental, termasuk yang kecelaruan mental dan juga mabuk dan juga bawah pengaruh dadah. Adakah mereka-mereka ini tak termasuk? Hanya yang kecelaruan mental sahaja dan tidak kepada seorang yang kurang keupayaan. Terima kasih. Puan Di-Pertua, Seksyen 11 ini niatnya adalah jelas. Ia adalah untuk menyelamatkan seorang yang mungkin mempunyai kecelaruan mental, tetapi juga subsection B yang menyatakan bahawa seorang yang perlu diselamatkan adalah seorang yang ingin membunuh diri. Dalam keadaan tersebut, it is obvious apabila kita melihat seorang itu ingin terjun dari bangunan, we know whether or not we suspect he is mentally ill or not, we know he is about to commit suicide. Itulah tujuan ataupun spirit di bawah Seksyen 11 ini. Dan dalam keadaan tersebut, itu adalah di mana seorang itu diberi kuasa di bawah Seksyen 11 untuk menyelamatkan bukan si mati ataupun mangsa tersebut sebelum beliau melakukan committing the suicide tersebut. Berkenaan dengan isu istilah yang dinyatakan timbulkan oleh Besut, ini juga sama, isu sama yang ditimbulkan oleh Miri. Miri bercadangkan isu menggunakan perkataan menyelamat. Besut mencadangkan menggunakan perkataan menahan. Tapi seperti yang saya telah pun menekankan beberapa kali, konteks yang perlu kita ingat di dalam kes ini adalah penahanan, penangkapan, whether you call it penangkapan ataupun penahanan, adalah jelas di dalam konteks akta ini, seksyen ini, bahawa ianya adalah merujuk kepada satu senario penyelamatan ataupun rescue. Jadi Puan Yang Di-Pertua, saya tiada apa-apa lain. Saya rasa saya telah pun menjawab isu-isu yang telah pun ditimbulkan oleh ke-13 pembahas tersebut. Itu saja. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Kesihatan Mental 2001. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 dan 2. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya menyokong pindaan Akta Kesihatan Mental ini. Tapi dalam peringkat jawatan kuasa ini, Puan Pengerusi, saya ingin merujuk pasal 2 berkaitan
Seksyen 11 yang akan digantikan. Apabila membaca keseluruhan pasal 2 dalam RUU ini, seolah-olah kuasa yang dibagi itu seperti memberi cek kosong, blank cek kepada pegawai intervensi krisis. Pertama, pegawai intervensi krisis diberi kuasa untuk menangkap mana-mana orang yang dia mempunyai sebab untuk percaya. Mempunyai sebab untuk percaya. Ini subjektif. Soalan saya, ada waran atau tidak tangkapan? Yang kedua, nak tangkap tu boleh. Tapi apa jawatan pegawai yang nak menangkap itu? Sekurang-kurangnya apa? Inspektor ke? Tapi kalau bomba ada ke? Polis adalah jawatan inspektor ke apa? Tapi kalau bomba ke apa ada? Sukarelawan dia boleh ke Parlimen bagi kuasa pada sukarelawan bomba nak tangkap begitu saja? Kemudian pegawai intervensi krisis diberi kuasa untuk memasuki mana-mana premis. Oh, ini boleh ceroboh rumah orang ke? Bila-bila masa perlu, pegawai intervensi krisis itu boleh memecah buka mana-mana pintu dan tingkap luar. Soalan saya ya, adakah Parlimen mudah-mudah bagi kuasa kepada pihak pegawai intervensi ini? Tak mungkinkah berlaku salah guna kuasa terlalu besar? Kemudian pegawai intervensi krisis dalam membawa orang yang ditangkap itu ke hospital psikiatris, okey. Yang diwartakan tidak lewat daripada 24 jam. Soalan saya, dari masa orang tahanan itu ditangkap sehingga tempoh 24 jam itu, di manakah orang tahanan itu diletakkan? Di lock up? Di balai bomba? Jadi, Puan Yang di-Pertua, terlalu saya bimbang salah guna kuasa. Artinya perlu diperincikan. Tujuannya bagus, pindahan ini. Tetapi di peringkat jawatan kuasa ini tidak elok Dewan Rakyat ini mudah-mudah memberikan kuasa yang jika salah guna kuasa dia bersifat violence, keganasan, pecah rumah. Pasir Gudang. Ya. Nak tanya sikitlah Pasir Gudang kan. Sila. Dalam persoalan berkaitan dengan rempuh ni kan. Kalau kita tengok cerita P. Ramlee, ibu mertuaku, kan, bila P. Ramlee tahu yang Sarimah itu hidup, dia kan kunci dia punya pintu bilik kan. Kemudian dia ambil garpu kan, dia cucuk kan. Kalau kita tak rempuh pintu tu, macam mana kita nak menyelamatkan mangsa yang nak bunuh diri tu? Minta sikit petua daripada Pasir Gudang. Terima kasih. Jawapan saya kepada Ulul Lagat begini. Cerita P. Ramlee itu cerita panggung wayang. Tapi kita dalam dewan ini, terima kasih. Saya cuma nak tambah sikit Pasir Gudang. Sebenarnya saya nak bagi sedikit gambaran apa yang berlaku on the ground lah. Saya memang menyokong apa kebimbangan yang disuarakan. Seperti tadi saya ada menyatakan kita perlu ada mekanisme pengawasan dan safeguard. Tapi on the ground, bila seseorang contohnya ada suicidal ideation atau lakukan bunuh diri, one of the first thing they do is they lock the doors. Mereka akan kunci semua sebab mereka tak mahu disemakan. Jadi saya faham kenapa pihak kerajaan perlu ada kuasa ni untuk pecah masuk. Because this is what happens on the P. Ramlee dah ajar kita tu. Baik tu P. Ramlee dah ajar kita. Dia kunci pintu. Yang itu. Jadi kita yang lalai. Di mana Speaker, saya turut ingin kalau Yang Berhormat Pasir Gudang telah selesai, ingin mengambil bahagian dalam bab ini untuk memberi pandangan saya.
Saya memulakan bicara pada tahap ini dengan merujuk kembali kepada satu berita yang telah dilaporkan dalam Free Malaysia Today untuk makluman Timbalan Menteri. Fisherman rescue woman who jumped from Penang Bridge. Apabila kita berbincang tentang pegawai krisis, kita tidak semestinya berbincang tentang anggota polis, anggota bomba ataupun rela dan sebagainya. Ia boleh merupakan seorang awam yang sedang melalui sesuatu jambatan di mana beliau melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di atas jambatan itu dan apakah lagi yang mungkin kita fikirkan beliau akan lakukan. Jadi secara spontan beliau boleh menjadi pegawai intervensi untuk menghalang wanita itu daripada melompat dan membunuh diri. Jadi perkara ini saya percaya terpakai bukan sahaja kepada anggota rela, bomba, PDRM dan sebagainya yang lazimnya melakukan tugasan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi ia juga boleh terpakai kepada penyelia-penyelia mana-mana badan pengurusan yang mendapati bahawa ada bayi yang menangis di dalam sesuatu pangsapuri, premis. Apabila kita panggil orang dalam itu, tidak ada sebarang maklum balas. Jadi terpaksalah kita melakukan perkara tersebut untuk menyelamatkan. Ini adalah apa yang saya bayangkan. Selalunya nelayan-nelayan di Pulau Pinang banyak berjasa. Ketika awal pagi mereka ke laut, pernah mereka melihat kejadian yang saya rujuk tadi adalah kejadian yang berlaku pada 18, yang dilaporkan pada 18 hari bulan April 2018. Fisherman rescue woman who jumped from Penang Bridge. So saya percaya bahawa niat kerajaan di dalam membentangkan rang undang-undang ini adalah dengan niat murni dan ikhlas, dengan tujuan untuk memberikan kuasa kepada mana-mana pegawai yang dalam keadaan tertekan melihatkan ada mungkin orang yang cuba membunuh diri dan terpaksalah beliau diberikan kuasa untuk melakukan apa yang perlu, bukan saja untuk menyelamatkan seorang dewasa yang berada dalam premis tersebut, tetapi mungkin kanak-kanak dan bayi yang mungkin juga berada dalam dewan tersebut. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk juga mohon turut serta dan menyokong. Saya minta Menteri untuk jawab. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada Pasir Gudang yang menimbulkan isu kekhawatiran beliau sama ada akan terjadi abuse akibat seorang itu dibenarkan ataupun pegawai intervention crisis dibenarkan untuk pecah masuk. Tapi ini adalah realitinya. Hakikatnya adalah bahawa adalah perlu untuk kuasa itu diberi di dalam keadaan kecemasan, iaitu keadaan untuk menyelamatkan seorang yang ingin mengambil diri ataupun nyawanya sendiri. Perkara ini perlu dibezakan daripada perkara-perkara di mana emergency ataupun kecemasan tersebut tidak wujud. Dalam keadaan biasa, of course, pegawai tidak dibenarkan pecah masuk. Tetapi dalam secara lazimnya seperti yang tepatnya ditimbulkan oleh Bandar Kuching tadi, ada banyak kes di mana seorang yang ingin mengambil nyawanya akan menguncikan ataupun mengurungkan dirinya di dalam satu keadaan yang kurung. Obviously adalah sebab dia berbuat demikian adalah untuk mengelakkan orang daripada datang kepada beliau, to avoid mengurung diri sendirinya supaya orang tidak dapat mendekatinya. Itulah tujuannya. Dan dalam keadaan tersebut there is no choice. There is no choice, tiada pilihan lain tetapi untuk memecah masuk. Tapi seperti yang saya katakan tadi, undang-undang ini tidak bermaksud bahawa seorang sekiranya boleh dibuktikan bahawa pegawai itu telah pun menyalahgunakan kuasanya, dia masih boleh membawa tindakan sivil terhadap pegawai tersebut. Itu adalah satu remedy yang beliau masih mempunyai sekiranya lah terdapat abuse of process seperti kebimbangan Pasir Gudang tersebut.
Itu adalah jawapan saya kepada Pasir Gudang. Terima kasih, Puan Yang Dipertua. Pasal-pasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Memberi saya pohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis persidang semula sebagai majlis mesyuarat. Puan Yang Dipertua, saya pohon memaklumkan. What is it? Sorry. Puan Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda akta kesihatan mental telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya pohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Puan Yang Dipertua, saya menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Kesihatan Mental 2001. DR 2021-2023, Rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023, bacaan kali yang kedua. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa Rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023 dibacakan kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Dipertua, individu yang telah diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah sering berhadapan dengan kesukaran untuk membina semula kehidupannya. Dalam usaha untuk mengurangkan kes kebankruptan, pada tahun 2017 kerajaan telah meminda Akta Insolvensi 1967, Akta 360 dengan menaikkan nilai ambang keberhutangan daripada RM30,000 kepada RM50,000 dan seterusnya kepada RM100,000 pada tahun 2020. Lanjutan daripada inisiatif yang telah dilaksanakan berdasarkan rekod Jabatan Insolvensi Malaysia, pendaftaran kes kebankruptan telah menunjukkan impak penurunan. Bagi tahun 2022, jumlah kes kebankruptan yang didaftarkan adalah sebanyak 5,695 kes berbanding 16,482 kes pada tahun 2019. Namun demikian, statistik menunjukkan masih ramai lagi individu bankrupt yang masih belum keluar daripada kebankruptan. Setakat bulan April 2023, sebanyak 264,127 kes kebankruptan sedang ditadbir oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Tempoh kebankruptan yang lama bukan sahaja membebankan individu bankrupt, malahan merugikan pihak kerajaan kerana bankrupt tidak dapat menyumbang sepenuhnya kepada pembangunan ekonomi negara. Oleh yang demikian, kerajaan telah mengambil pendekatan dasar peluang kedua bagi membantu bankrupt untuk keluar daripada kebankruptan. Selaras dengan itu, bermula 1 Mac 2023, kerajaan telah mengambil pendekatan untuk memberikan pelepasan melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi kepada bankrupt yang berhutang dalam skala kecil iaitu tidak melebihi RM50,000 dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam hal ini, setakat 30 April 2023, sebanyak 4,228 kes yang melibatkan bankrupt yang berhutang dalam skala kecil telah dilepaskan melalui sijil KPI. Tuan Yang Dipertua, dalam memperkasakan lagi usaha-usaha untuk membantu bankrupt keluar daripada kebankruptan dan pentadbiran kebankruptan yang berkesan, bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri dan MDI telah mengadakan beberapa sesi libat urus bersama dengan agensi-agensi yang berkepentingan terhadap cadangan pindaan kepada Akta 360. Sesi libat urus berkenan telah dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti Jabatan Peguam Negara, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah
Bank Negara Malaysia, Persatuan Bank, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Dalam Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023 ini yang saya bentangkan di hadapan Dewan Yang Mulia adalah bertujuan untuk meminda Akta 360. Cadangan-cadangan fasal-fasal adalah sebagaimana yang diperincikan dalam RUU yang telah diberikan kepada semua ahli-ahli yang berhormat. RUU ini mengandungi 17 fasal dan pindaan yang dicadangkan boleh dibahagikan kepada 5 perkara pindaan tersebut. Pertama, fasal 2, 13 dan 14 melibatkan pindaan berkaitan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi jarak jauh dalam pentadbiran kebankrapan. Fasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 14 melibatkan pemasuhan keperluan mandatori mengadakan mesyuarat pertama pemihutang dan pengendalian mesyuarat pemihutang-pemihutang. Fasal 8 dan 15 adalah berkenaan penambahan kategori bankrupt yang layak dilepaskan melalui pengeluaran sijil Ketua Pengarah Insolvensi tanpa perlu melalui bantahan pemihutang. Fasal 9 dan 16 adalah berkenaan penambahbaikan peruntukan berkenaan pelepasan automatik, dan fasal 10, 11 dan 12 memperuntukkan pindaan untuk menyemak semula nilai harta bankrupt yang dikecualikan daripada pembahagian kepada pemihutang serta nilai harta bagi kes kebankrapan kecil dan pendapatan penerima gaji bagi kelayakan pentadbiran terus. Sehubungan dengan itu, peruntukan dalam RUU ini akan dibentangkan berdasarkan pada 5 perkara pindaan. Tuan Yang di-Pertua, penggunaan teknologi maklumat. Yang pertama, penggunaan teknologi dan sistem penjitilan dalam pentadbiran kebankrapan adalah penting bagi memperkasa pentadbiran kebankrapan. Sehubungan dengan itu, fasal 2 digubal bagi meminda Seksyen 2 Akta 360 untuk memasukkan takrif baru teknologi komunikasi jarak jauh dengan merujuk kepada takrif yang diberikan dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Pindaan tersebut membolehkan komunikasi dalam perkara pentadbiran insolvensi dijalankan secara atas talian melalui sidang video atau apa-apa komunikasi elektronik yang lain. Dalam perkara ini juga, fasal 14 bertujuan meminda jadual A berkenaan tata cara pengendalian mesyuarat pemihutang bagi memperuntukkan mesyuarat pemihutang dijalankan secara teknologi berkomunikasi jarak jauh. Manakala fasal 13 adalah bertujuan untuk meminda Seksyen 130 Akta 360 untuk memasukkan penyampaian notis dan dokumen lain bagi tujuan pentadbiran kebankrapan melalui komunikasi elektronik mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan. Oleh itu, penghantaran notis dan dokumen seperti penyataan hal ehwal bankrupt dan borang bukti hutang boleh dibuat melalui email atau dimuat naik dalam sistem atau platform digital berbanding penghantaran melalui pos berdaftar prabayar. Perkara ini ialah juga untuk menjimatkan masa dan kos semua pihak termasuk MDI, bankrupt, pemihutang serta pemegang taruh. Ia juga merupakan sebahagian inisiatif MDI ke arah penjitilan pentadbiran kebankrapan. Tuan Yang di-Pertua. Kedua, bagi mempercepatkan pentadbiran kebankrapan, fasal 3 bertujuan meminda Seksyen 15 dalam Akta dengan menggantikan perkataan mesyuarat pertama pemihutang kepada mesyuarat pemihutang-pemihutang yang boleh diadakan sebeberapa segera yang boleh setelah perintah kebankrapan dibuat terhadap bankrupt. Oleh itu, kewajipan mandatori ke atas Ketua Pengarah Insolvensi untuk mengadakan mesyuarat pertama pemihutang dimasukkan. Pindaan ini dibuat bagi mengatasi kelengahan dan pembaziran masa dan kos yang berlaku apabila bankrupt mahu pemihutang tidak hadir pada mesyuarat pemihutang pertama. Seterusnya, mesyuarat pemihutang yang diadakan mengikut keperluan dan agenda yang jelas akan menjimatkan masa dan kos pentadbiran. Susulan daripada pindaan ke atas Seksyen 15 ini, semua rujukan kepada mesyuarat pertama pemihutang dan mesyuarat am pemihutang dalam Akta 360 perlu diganti dengan mesyuarat pemihutang-pemihutang. Bagi maksud tersebut, fasal 4, 5, 6, 7 dan 14 merupakan pindaan berbangkit yang meminda subseksyen 17 braket 2, subseksyen 18, subseksyen 25 braket 1, subseksyen 27 braket 1 dan jadual A dalam Akta 360. Tuan Yang di-Pertua. Ketiga, selaras dengan hasrat kerajaan untuk memelihara kebajikan bankrupt, fasal 8 memperuntukkan pindaan ke atas subseksyen 33B braket 2A dengan memasukkan perenggan E dan F untuk menambah 2 kategori bankrupt yang boleh dilepaskan melalui pengeluaran sijil KPI tanpa melalui bantahan pemihutang.
Dua kategori tersebut adalah bankrupt yang tidak mampu menguruskan dirinya sendiri akibat penyakit mental yang telah disahkan oleh pakar psikiatri hospital kerajaan dan bankrupt yang telah berusia 70 tahun ke atas yang pada pendapat dan pertimbangan KPI. Golongan ini tidak lagi mempunyai keupayaan untuk memberikan kerjasama dan sumbangan kepada pentadbiran kebangkrapan. Faktor kepentingan awam juga perlu diambil kira memandangkan pentadbiran kebangkrapan melibatkan dana awam yang perlu digunakan dengan optimum. Pasal 15 pula membentukkan tentang pemakaian perenggan 33B bracket 2A bracket E dan F terhadap kes kebangkrapan yang ditadbir sebelum kuasa akta pindaan secara retrospektif iaitu kebelakangan. Oleh itu berdasarkan statistik MDI, seramai 19,913 orang bankrupt yang berusia 70 tahun ke atas layak dipertimbangkan untuk pelepasan melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi sekiranya mereka memenuhi syarat yang ditetapkan. Tuan Yang di-Pertua. Keempat, Pasal 9 bertujuan untuk menambah baik peruntukan pelepasan secara automatik di bawah subsection 33C Akta 360 yang telah diperkenalkan melalui Akta Kebangkrapan Bangkat Pindaan 2017 Akta A1534. Ia membolehkan individu bankrupt dilepaskan daripada kebangkrapan untuk tempoh singkat 3 hingga 5 tahun yang dikira daripada tarikh pemfailan penyata hal ehwal bankrupt. Namun setakat ini tiada kes pelepasan automatik berjaya direkodkan kerana kesukaran bankrupt untuk mematuhi syarat pembayaran sumbangan sasaran atas hutang yang diperakukan dengan izin amount of targeted contribution of his provable debt. Oleh yang demikian, pindaan ke atas subsection 33C adalah bertujuan untuk membantu bankrupt dilepaskan secara automatik dalam tempoh singkat iaitu 3 hingga 5 tahun dengan meringankan syarat bayaran tanpa mengabaikan kepentingan pemihutang. Antara pindaan penting yang dicadangkan ke atas subsection 33C adalah sebagaimana berikut. A. Syarat penyelesaian amaun sumbangan sasaran atas hutang yang diperakukan digantikan dengan syarat pembayaran jumlah yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Insolvensi mengikut kemampuan kewangan bankrupt. B. Peruntukan baru diperkenalkan berkenaan kuasa KPI untuk menggantungkan pelepasan automatik untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun jika bankrupt tidak mematuhi kewajipan dan obligasinya di bawah Akta 360. Dan C. Peruntukan baru diperkenalkan berkenaan kuasa Ketua Pengarah Insolvensi untuk meminta bankrupt memberikan makluman lanjut mengenai pendapatan yang dijangka dan harta bankrupt. Cadangan pindaan yang dikemukakan ke atas subsection 33C dapat memastikan pentadbiran kebangkrapan dijalankan dengan berkesan dengan mengambil kira kepentingan awam, bankrupt dan pemihutang. Selaras dengan dasar peluang kedua, subsection 33C yang terpinda adalah terpakai secara retrospektif bagi memberikan peluang pelepasan kepada bankrupt yang telah memfailkan penyataan hal ehwal sebelum tarikh kuasa akta pindaan dan memenuhi syarat-syarat pelepasan automatik. Pasal 16 adalah peruntukan yang menjelaskan pelaksanaan pelepasan automatik secara retrospektif. Kelima, pasal 10, 11 dan 12 bertujuan untuk menyemak semula nilai terhadap perkara berkaitan pentadbiran kebangkrapan. Had RM5,000 dalam sub perenggan 48 bracket 1 bracket A bracket 2 Akta 360 berkenaan harta bankrupt yang tidak boleh dibahagikan kepada pemihutang, nilai harta RM10,000 bagi kes kebangkrapan kecil dalam Seksyen 106 Akta 360 bagi kelayakan pentadbiran terus dan had nilai gaji dan upah penerima gaji dalam subsection 107 sebanyak RM500 sebulan dan RM50 bagi kelayakan pentadbiran terus. Kesemua nilai yang dinyatakan tadi dipinda kepada nilai yang ditentukan prescribed oleh Menteri dalam peruntukan kaedah-kaedah insolvensi. Dengan cara ini, semakan nilai yang terlibat boleh dibuat mengikut keperluan semasa tanpa perlu meminda akta ibu. Ahli yang berhormat,
Bagi mendapatkan pendekatan amalan perundangan solvensi yang terbaik dan bersesuaian, pindaan-pindaan yang dicadangkan ini turut mempertimbangkan kajian dan perbandingan terhadap amalan pentadbiran kebankrapan yang dilaksanakan oleh negara-negara di luar seperti United Kingdom, Australia, New Zealand, Canada dan Hong Kong. Pindaan-pindaan yang dicadangkan melalui rang undang-undang ini amatlah penting bagi memastikan sistem pentadbiran yang dijalankan di Malaysia adalah berkesan dan memenuhi cabaran semasa. Selaras dengan dasar Malaysia Madani, pengubalan rang undang-undang ini telah mengambil kira aspek kepentingan awam iaitu pembinaan semula ekonomi negara dan jaminan kesejahteraan insan dalam memastikan tiada golongan rakyat yang tercicir dalam pembangunan negara. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Ada sesiapa yang menyokong? Saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Memindah Akta Insolvensi 1967 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Saya akan baca senarai pembahas. 18 ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian, tetapi saya akan baca 8 dahulu kerana masa tak cukup. YB Bangi, YB Bagan Serai, YB Kotak Melaka, YB Pasir Mas, YB Rasa, YB Padan Terap, YB Kepong, YB Kuantan. Saya menjemput Yang Berhormat Bangi 10 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana memberi peluang kepada Bangi untuk membahas rang undang-undang pindaan Akta Insolvensi 1967. Tuan Yang di-Pertua, kita tahu Akta Insolvensi ini adalah satu akta yang antaranya memberi kuasa kepada mahkamah untuk menjatuhkan atau menghukum seseorang itu sebagai bankrupt sekiranya orang itu melakukan salah satu daripada acts of bankruptcy ataupun tindakan kebankrapan. Ada banyak jenis acts of bankruptcy ini dengan izin, tetapi sebahagian besar mereka yang dijatuhkan bankrupt adalah mereka yang mana terdapatnya hutang terhadap individu atau entiti lain dan selepas satu penghakiman diambil atau diterima di mahkamah, mereka ini tidak berupaya untuk membayar hutang tersebut. Jadi ini adalah satu cara untuk menguatkuasakan penghakiman, enforcement of judgment dengan izin. Cara untuk mendapatkan hasil litigasi. Tapi apa yang berlaku, Puan Yang di-Pertua, sebenarnya secara praktikalnya bankruptcy ini bukanlah satu cara yang efektif untuk mendapatkan hasil litigasi. Sebab bila orang ni ada hutang dengan kita ada judgement, kita ada penghakiman terhadap orang tersebut. Kita jadikan orang tu bankrupt. Tapi sebenarnya orang tu ada penghutang lain. Dan selalunya penghutang yang lain itu adalah pihak bank. Dan bank ini kategori penghutangnya adalah lain daripada penghutang biasa. Dia adalah secured creditor. Jadi kalau ada aset orang tu, dia akan bagi dulu pada bank. Dan akhirnya kalau ada lebih, barulah akan diberikan kepada orang pemiutang tersebut yang biasa. Jadi dari perspektif seseorang yang ada hutang ataupun ada orang berhutang kepada kita, dari perspektif itu ianya bukanlah satu cara yang efektif. Dan sebenarnya kalau kita tengok, sebahagian besar kes-kes bankrupt ini sebenarnya adalah diambil atau dibuat atau dipohon oleh pihak bank. Kenapa? Bagi pihak bank, ini adalah satu cara untuk menyatakan bahawa hutang tersebut adalah suatu hutang bad debt dan kita boleh write off. Jadi kalau kita tengok memang banyak orang yang dijadikan bankrupt ini sebenarnya kerana bank yang jadikan mereka bankrupt kerana bank mahu write off hutang tersebut daripada akaun mereka. Jadi ianya tidak efektif. Tapi pada perspektif yang lain, perspektif si bankrupt itu sendiri, lebih-lebih lagi kalau si bankrupt itu adalah seorang yang muda, maka ianya adalah suatu situasi undang-undang yang menjejaskan kehidupan dia.
Orang yang dijadikan bankrupt ini, dia tak boleh contohnya ambil loan. Susah untuk dia berniaga, dia tak boleh keluar negara dan sebagainya. Hidup dia akan terganggu. Dan kalau kita tengok statistik sebenarnya, sebahagian besar daripada mereka yang dijatuhkan bankrupt ini adalah dalam lingkungan orang muda. 25 hingga 44 tahun. In the prime of life dalam bahasa Inggeris. Dan bankruptcy ini sebenarnya disproportionately, dengan izin, menjejaskan orang muda, orang miskin berbanding dengan orang kaya. Saya tahu banyak situasi, Tuan Yang di-Pertua, yang mana orang tu kaya, dia hutang keliling pinggang, dijadikan bankrupt, tapi dia hidup masih macam orang kaya. Sebab mungkin harta dia tu bukan lagi di bawah nama dia, bawah nama orang lain. Tapi kalau orang muda yang kena, terjejas, dia tak boleh keluar daripada kekangan kebankruptan tersebut. Jadi pada dasar itu saya amat menyokong pindaan terhadap akta insolvensi yang telah dipersembahkan di Dewan Yang Mulia ini. Saya rujuk kepada pindaan kepada Seksyen 33B, memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Insolvensi untuk mengeluarkan satu sijil pelepasan tanpa bantahan daripada pemiutang. Saya sambut baik tambahan kepada kategori yang mana sekarang ini seseorang yang tidak dapat menguruskan hal ehwalnya akibat kesihatan mental seperti disahkan oleh pakar psikiatri boleh mendapat perlepasan daripada Ketua Pengarah Insolvensi. Ini satu cadangan yang baik. Cuma saya harap di masa hadapan kita mungkin boleh pertimbangkan. Sekarang ini masih perlu pohon kepada Ketua Pengarah Insolvensi. Di masa hadapan mungkin kita boleh buat supaya mereka yang telah ditakrifkan sebagai mengalami kesihatan mental ini di bawah Akta Kesihatan Mental, kita boleh terus bagi perlepasan kepada mereka di bawah Seksyen 33C sebagai automatic discharge. Tak perlu ada permohonan dan sebagainya. Itu mungkin di masa hadapan. Saya juga mau sokong pindaan kepada 33C, Tuan Yang di-Pertua, mengenai perlepasan secara automatik. Buat masa ini, si bankrupt boleh dilepaskan secara automatik selepas membayar target contribution dengan izin, yang mana selalunya adalah beberapa peratus daripada hutang dia. Jadi kalau hutang dia adalah 100,000, selalunya dalam 15-20% dia kena bayar dahulu sebelum dia dapat pelepasan automatik. Jadi atas sebab ini, seperti yang dikatakan oleh YB Menteri tadi, maka walaupun adanya pindaan sebelum ini untuk melepaskan secara automatik selepas beberapa tahun, ianya tidak efektif kerana orang ramai tidak dapat mencapai target tersebut. Jadi sekarang ini kita nak pindah supaya Ketua Pengarah Insolvensi itu mempunyai budi bicara, memandangkan, melihat kepada kemampuan si bankrupt itu untuk membayar hutang, barulah dari situ adanya jumlah untuk dibayar terlebih dahulu. Jadi kalau contohnya dia boleh bayar RM200 sebulan saja, itulah kemampuan dia dan itulah yang patut diambil kira oleh Ketua Pengarah Insolvensi. Yang dicadangkan sekarang ini lebih fleksibel pada saya dan mencerminkan realiti di lapangan. Minta bicara sedikit Yang Berhormat Bangi. Yang Berhormat Bangi kata tadi mengikut kemampuan untuk membayar, iaitu sekiranya dia mampu untuk bayar RM200, maka itulah yang perlu dibayar. Soalan dia, sekiranya dia hanya mampu untuk bayar RM200, bagaimana dia boleh terjadi menampung hutang yang boleh membengkapkan dia? Perkara ini juga perlu kita pertimbangkan, di mana apakah mesej yang perlu kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, dan bagaimana kita mendidik masyarakat untuk mengurus kewangan mereka. Ya, saya setuju. Saya rasa di sini AKPK boleh memainkan peranan yang lebih di samping Bank Negara dan sebagainya untuk memberi kesedaran tentang financial literacy dengan izin kepada orang ramai supaya mereka dapat mengurus kewangan mereka dengan lebih baik. Sudah tentu ada satu permasalahan yang besar di mana kalau kita tengok
begitu ramai anak muda yang terperangkap dalam situasi ini. Mengapa mereka terpaksa mengambil pinjaman contohnya? Adakah mereka ada masalah dalam mereka hendak mengurus kewangan mereka dan sebagainya? Ini juga harus diambil kira dan saya rasa satu penyelesaian komprehensif bukan hanya bergantung pada undang-undang tetapi juga atas dasar dan juga dengan kerjasama semua pihak. Saya juga nak ambil peluang ini untuk mengatakan bahawa mungkin kita perlu lebih banyak pegawai insolvensi sebab salah satu daripada aduan yang kita dapat adalah masa yang lama yang diambil oleh mungkin pegawai insolvensi ini untuk mengurus, mungkin kerana terlalu banyak kes-kes ini dan tak cukup, jadi untuk menguruskan pentadbiran mereka yang dijatuhkan bankrupt itu memakan masa. Jadi mungkin kita perlukan lebih banyak pegawai insolvensi dan pada masa yang sama atas dasar ini juga saya menyokong pindaan-pindaan berkenaan dengan mesyuarat pemiutang atau creditors meeting yang boleh dibuat atas talian dan juga pentadbiran itu tidak perlu menunggu mesyuarat pemiutang pertama yang mana kita tahu masalahnya dengan nak membuat mesyuarat pemiutang pertama ni perlu ada beberapa perkara yang akan memakan masa. Akhir sekali, Tuan Yang Dipertua, saya melihat rang undang-undang ini sebagai satu penambahbaikan kepada pengurusan bankrupsi yang dimulakan dengan pindaan pada tahun 2017 dan diteruskan. Ada kesinambungan dengan RUU yang kita bahaskan pada hari ini. Diharapkan dengan pindaan ini kita dapat lebih mengimbangi keperluan untuk adanya kebertanggungjawatan terhadap hutang tetapi pada masa yang sama untuk pastikan bahawa seseorang itu yang mungkin telah tersilap langkah dalam menguruskan kewangannya, dia tidak dibelenggu dengan keadaan bankrupt untuk bertahun-tahun lamanya. Dan atas dasar ini, Bangi dengan rendah diri memohon pindaan-pindaan ini, rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Saya jemput Yang Berhormat Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia sehingga April 2023, sebanyak 246,127 kes kebangkrapan yang ditadbir direkodkan di Malaysia. Bagi tempoh 2019 hingga April 2023 pula, sebanyak 34,043 kes direkodkan. Ini berarti purata setiap hari